Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Hazirah binti Nur Azman hari ini akan membincangkan satu topik iaitu berkaitan hak kanak-kanak. Apa itu kanak-kanak? Kanak-kanak ialah manusia yang berumur 18 tahun ke bawah. Tahukah anda berapakah jumlah kanak-kanak yang terdapat di Malaysia? Menurut laporan statistik, kanak-kanak di Malaysia pada tahun 2020 iaitu seramai 28.3% daripada jumlah keseluruhan penduduk di Malaysia. Namun, jumlah ini meningkat pada tahun 2021 iaitu keseluruhan kanak-kanak di Malaysia sekarang ialah 9.69 juta orang. Ramai kan? Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada tahun 1989, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menggariskan hak asasi kanak-kanak sejagat dalam Konvensyen mengenai hak kanak-kanak ataupun Children Right Convention. Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak mendorong kerajaan supaya lebih bertanggungjawab untuk kesejahteraan kanak-kanak dengan mengiktiraf hak mereka. Konvensyen ini juga menghuraikan segala keperluan kanak-kanak berasingan daripada keperluan orang dewasa. Konvensyen ini mengandungi 3 bahagian dan 54 artikel. Konvensyen Hak Kanak-Kanak mengandungi 3 bahagian dan 54 artikel ini iaitu terbahagi kepada bahagian pertama, 41 artikel mengenai hak kanak-kanak, bahagian 2, 4 artikel mengenai pelaksanaan dan penguatkuasaan konvensyen serta implikasi bagi negara-negara anggota. Akhir sekali, bahagian 3 mengandungi 9 artikel mengenai pengiktirafan konvensyen dan implikasinya. Oleh itu, tajuk kita hari ini menjurus kepada artikel 29 iaitu berkaitan dengan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membangunkan kepribadian, bakat dan kebolehan mental serta fizikal kanak-kanak ke tahap potensi sepenuhnya. Okey, menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, pendaftaran di sekolah kerajaan iaitu berjumlah 4.85 juta pada tahun 2019. Harapan saya ialah ibu bapa di Malaysia ini mempunyai kesedaran yang tinggi untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah ataupun mereka perlu memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang secukupnya di Malaysia ini. Hak untuk membangunkan peribadi melalui pelajaran. Hal ini bertujuan memastikan anak-anak menamatkan persekolahan rendah dan menghapuskan diskriminasi gender di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah menjelang 2015. Artikel yang berkaitan dengan pendidikan kita boleh rujuk melalui artikel 6, 18, 23, 28 dan 29. Kesimpulannya, kanak-kanak merupakan modal insan penting kepada negara. Modal insan ini dapat dibangunkan kepada tahap optimal melalui penyediaan persekitaran yang selamat dan kondusif. Sehubungan itu, perlindungan terhadap kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi adalah satu aspek penting dan hendaklah diberi keutamaan. Ibu bapa perlu memastikan agar penderaan ini dari segi emosi, mental ataupun fizikal tidak berlaku kepada anak-anak. Ibu bapa, guru, masyarakat dan semua pihak perlu bekerjasama menggembling tenaga bagi memastikan kesejahteraan kanak-kanak ini terus terpelihara kerana mereka ini ialah anugerah tidak ternilai Allah berikan kepada kita. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Mari kita tonton video yang telah disediakan oleh saya, Nurul Hazirah binti Nur Azman dan rakan saya Rahayu binti Jantan. Melalui tontonan video ini, kita akan dapat lihat cara-cara guru melaksanakan tanggungjawab profesional mereka dalam memenuhi hak kanak-kanak menurut artikel 29. Selain itu, terdapat juga
tayangan mengenai harapan pihak pentadbir kepada guru untuk menggalas tanggungjawab ini dengan penuh dedikasi bagi memastikan kita boleh melahirkan insan yang cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Dari segi hak asasi, Malaysia meratifikasi Konvensyen mengenai hak kanak-kanak pada 17 Februari 1995 yang antara lain menggariskan mengenai hak pendidikan bagi kanak-kanak. Pendidikan formal di sekolah adalah salah satu cara untuk menunaikan hak kanak-kanak itu. Pendidikan di sekolah ini pula tidak hanya menumpukan perkembangan akademik tetapi turut mencakupi pembangunan aspek lain yang lebih luas iaitu kemahiran insaniah seperti personaliti, bakat serta keupayaan mental dan fizikal. Usaha ini tentulah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Bagi memastikan hak kanak-kanak dalam aspek pendidikan berjaya dilaksanakan di sekolah, maka peranan guru adalah amat penting supaya dapat membasmi kadar buta huruf dalam kalangan murid, terutamanya murid di sekolah rendah, dan guru juga berperanan dalam memastikan kesamarataan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Assalamualaikum Puan Nordina. Terima kasih kerana sudi untuk kita membuat. Jadi soalan saya pada hari ini, sebagai seorang guru pemulihan, apa kaedah yang telah Puan Nordina gunakan untuk memastikan murid yang lemah tidak ketinggalan dalam mendapatkan hak mereka dalam pelajaran? Okey, baik. Bagi saya sebagai seorang guru pemulihan, saya banyak menggunakan kaedah berikut. Contohnya belajar sambil bermain, menyanyi bersama-sama, ataupun kadang-kadang kami berlakon main peranan sesuatu watak. Okey. Macam mana penlibatan murid ketika Puan Nordina menggunakan kaedah tersebut? Adakah mereka menunjukkan reaksi yang positif? Alhamdulillah, pendekatan ilmu ini banyak membantu saya untuk mengenal pasti murid dari segi tahap penguasaan kemahiran masing-masing. Sebab dalam program pemulihan kami, kita ada kemahiran pemulihan yang perlu mereka ikuti dari belum mengenal huruf hinggalah sudah pandai membaca dengan lancar. Jadi melalui pendekatan ilmu ini saya selitkanlah ejaan suku kata, membunyikan perkataan, membaca ayat. Membaca ayat tu contoh bila mereka menyanyi, mereka akan lihat ayat dalam lirik lagu tersebut. Kemudian di situ saya dapatlah mengenal pasti setiap orang murid. Okey, kemudian saya akan bahagikan mereka kepada 3 kumpulan kecil. Okey, contoh kumpulan A. Murid tersebut mungkin 2 orang atau 3 orang.
belum mengenal huruf. Kumpulan B pula belum boleh mengeja suku kata terbuka. Dan kumpulan C belum menguasai suku kata tertutup. Itulah. Jadi dalam setiap kumpulan kecil tu aktiviti mereka berbeza mengikut kemahiran kemudian itu sendiri. Jadi mereka tidak terkicir dalam setiap aktiviti yang telah mereka hadiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Paulinha binti Ahmad. Saya adalah merupakan penolong kanan co-curriculum di SK Combo dalam PIL. Untuk pengetahuan semua, saya telah bertugas sebagai penolong kanan co-curriculum selama 4 tahun setengah, iaitu bermula pada tahun 2017. Dan tahun ini merupakan tahun yang ke-5 lah saya bertugas sebagai seorang penolong kanan co-curriculum. Okey, harapan saya bagi co-curriculum inilah, saya harapkan murid saya akan melibatkan diri mereka dalam apa sahaja pertandingan yang dianjurkan oleh pihak kementerian, pihak jabatan, pihak PPD dan juga sekolah untuk mereka menimba ilmu dan juga kemahiran. Kerana kemahiran ini merupakan satu batu loncatan untuk mereka ke tahap yang lebih membanggakan. Okey, bagi pihak guru pula, harapan saya iaitu guru-guru perlu memainkan peranan untuk membimbing murid ya, agar mereka dapat dicungkil bakat mereka ya, dan menyertai pelbagai aktiviti yang dipertandingkan. Guru sebenarnya banyak peranan mereka untuk menjadikan mereka ni lebih menyelah dan juga dapat mencungkil bakat mereka ke arah yang lebih baik. Okey, sebagai kesimpulannya bagi saya, aktiviti co-curriculum sangatlah penting seiring dengan akademik. Ini untuk mencapai falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu mewujudkan insan yang seimbang, harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, dan juga melahirkan rakyat yang lebih berpengetahuan dan berketerampilan. Terima kasih. Kebanyakannya kalangan murid-murid yang ada yang pendapatan B40, pendapatan M40. Jadi kita tengok latar belakang mereka tu mungkin kita tak perasan. Jadi kita tengok tingkah laku murid. Kebanyakannya contoh dalam 2-3 tahun lepas kita ada berlaku pencurian spek mata. Berlaku pencurian spek mata, jadi bila kita buat spot check, kita jumpa spek mata dalam murid lain, murid kelas tu jugalah, murid lain. Dan bila kita tanya kenapa, kita minta bantuan guru kaunseling lah, bawa murid tersebut jumpa guru kaunseling. Dan guru kaunseling dah siasat tanya semua, rupanya murid yang mengambil cermin mata kawan dia tu kerana dia rabun. Dia tak nampak masa pembelajaran, sesi pembelajaran, jadi dia pergi prospek. Jadi dia dah bagi tahu mak dia, mungkin mak dia tak ada duit sebabnya ibu tunggal. Jadi dia ambil spek kawan dia curi lah. Jadi daripada situ kita buat bantuan, kita bagi bantuan, bagi spek lah, spek mata tu dia bawa ke kedai cermin mata. Itulah sebabnya di kalangan murid-murid kita ni kita tak tahu. Makanya murid-murid ni ada yang macam dalam kelas mengganggu kawan. Mengganggu kawan untuk buat kerja sekolah. Ganggu kawan. Bila guru marah,
dia akan jadi pemarah. Dia jadi marah. Murid dia akan naik angin. Bila bawa jumpa cikgu guru kaunseling, siasat rupanya murid ni dari kalangan keluarga ibu ayah yang sentiasa bergaduh. Jadi malam tu yang dia tak boleh buat tugas sekolah tu dekat cakrawala tu, sebab malam tu ayah, mak dan ayah dia selalu bergaduh. Jadi mungkin bila dia tengok besok tu dia datang sekolah, dia jadi kacau bilau sikit, dia pun jadi marah. Jadi pun marah. Dari segi jadi saya sebagai guru bantuan banyak meminta bantuan dengan guru kaunseling lah. Kami dengan guru kaunseling selalu bekerjasama. Okey, dapat disimpulkan di sini bahawa peranan guru bukan sahaja membimbing murid dari segi akademik, tapi guru juga berperanan dalam memelihara sahsia mereka dan juga menjamin kebajikan murid tersebut. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Amna kerana sudi untuk ditemukan. Guru-guru di SK Pertanian Satu amat komited dalam menjalankan amanah. Mereka mendidik kami dengan penuh dedikasi. Harapan saya agar guru-guru dapat menabur bakti kepada anak bangsa. I love you, teacher. Sekolah di SK Petaling 1 sangat seronok kerana cikgu-cikgu di sini sangat baik dan mengambil berat tentang anak muridnya. Tak datang sekolah. Seronok sebab dapat belajar sangat, sebab dapat banyak ilmu, semua dapat. Okey. Saya Aisyah Zika binti Ahmad Fuad, Ketua Pengawas SK CJP. Selama 6 tahun saya berada di sekolah ini, banyak cabaran yang dilalui oleh saya. Menipu jika kata tiada pengalaman pahit dan manis. Namun begitu, saya berasa gembira dan berbesar hati kepada guru kerana merekalah saya dapat mengetahui bakat dan kebolehan yang ada pada diri saya. Di sekolah mana, pendidikan merupakan perkara yang diutamakan oleh guru. Guru komited untuk menjalankan PDPR. Walaupun di rumah, guru tetap mengajar menggunakan aplikasi GM dan GC. Semasa pembelajaran di kelas, kami tidak sahaja menggunakan bilik darjah, namun kami juga menggunakan dewan, bilik agama, bilik komputer, bilik seni, bilik makmal sains dan lain-lain. Guru juga akan memberikan arahan untuk membuat aktiviti secara berkumpulan atau individu untuk berasa keseronokan untuk belajar. Akhir sekali, harapan saya, walau dunia canggih dengan teknologi, saya mahu murid tetap menghargai dan menyayangi guru kerana guru seperti ibu bapa di sekolah. Sekian, terima kasih.